إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha, anna walidah kanat sauda li hayyin min al-arab fa'taquha fakanat ma'ahum qalat فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياه وهو ملقا فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلسوا مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan tentang satu budak perempuan berkulit hitam yang dia ni telah menjadi hamba kepada satu keluarga Arab. Ini cerita ni. Aisyah cerita tentang satu hal budak perempuan, dia ni menjadi jariah, menjadi hamba kepada satu keluarga Arab. Kerana bagusnya budak perempuan ni, fa'taquha, maka tuan dia Arab ni memerdekakan dia. Hamba dimerdekakan oleh tuan dia. Kata Aisyah, fakanat ma'ahum, walaupun dia dah dimerdekakan, tapi dia tak pergi mana. Dia tetap duduk di rumah tuan dia dulu. Arab ni ada satu budak perempuan dia ambil, jadikan hamba jariah dia. Budak hamba jariah ni budak baik. Lalu keluarga Arab ni merdekakan dia. Biasanya hamba ni bila dimerdekakan, dia bawa dirilah, dia pergi hidup sebagai satu orang yang merdeka. Tapi budak ni, budak perempuan ni,
Dia tak mau pergi ke mana-mana. Walaupun dia sudah dimerdekakan, dia memilih untuk terus duduk bersama dengan keluarga Arab yang menjadi pengulu dia dulu ni. Kata Aisyah, pada satu hari, fakharajat sabiyatun lakum alaiha wishahun ahmar min suyur. Satu hari jadi satu cerita. Anak perempuan kepada keluarga Arab tadi, anak perempuan dia keluar rumah, dan dia keluar tu atas bau dia ada wishah, ada satu selendang kulit yang berwarna merah. Anak tu pengulu dia dulu, anak bos dia dulu, keluar rumah atas bau bubuh satu selendang merah, selendang kulit warna merah. Qalat, kata Aisyah, fawada'athu aw waqa'a minha. Tiba-tiba selendang yang budak ni bawa ni jatuh daripada bau dia. Famarrat bihi Hudayyah wa huwa mulqan fahasibathu lahman fakhatafathu. Kebetulan apabila selendang tu jatuh daripada bau budak perempuan ni, ada seekor burung lang terbang ke atas. Dia nampak selendang kulit warna merah ni, dia duk sangka kot lahman, dia duk sangka kot daging. Burung lang bila nampak daging sambak lah. Cerita dia macam tu. Qalat faltamasuhu falam yajiduhu. Yang budak ni pula, semasa burung lang tu sambak selendang dia, dia tak sedang. Bila dia balik ke rumah, dia pun duk buat kalang kabut cari selendang merah dia ni. Seluruh isi keluarga pakat cari selendang kulit warna merah ni, pakat cari. Falam yajiduhu, tak ada siapa jumpa selendang tu. Qalat fattahamuni bihi. Kata hamba perempuan yang dimerdekakan tadi, dia kata keluarga ni akhirnya tuduh dia curi selendang tu. Takat tu tuan-tuan faham tak cerita dia? Satu budak perempuan hamba kepada satu keluarga Arab. Budak perempuan ni budak baik, maka pengulu dia merdekakan dia. Walaupun dia dah dimerdekakan, dia tak keluar daripada rumah tu. Dia tetap nak duduk dengan tuan tu, pasal tuan tu bagus dengan dia. Sehinggalah satu hari jadi satu cerita, anak kepada tuan ni, anak perempuan ni keluar rumah pakai satu selendang kulit atas bau. Tengah dia duduk berjalan ni, seekor burung lang sudah nampak selendang kulit tu, dia sangka daging, maka dia main sambang selendang kulit tu terbang di. Budak ni tak sedang. Bila dia balik ke rumah, dia duduk cari selendang dia mana. Satu keluarga ribut pakai duduk cari selendang kulit ni. Makna kata benda tu benda bagus lah. Maka semua satu keluarga pakat cari. Bila cari tak jumpa, apa jadi? Fattahamuni bihi. Maka orang tuduh dia curi selendang tu. Hamba yang dimerdekakan tadi ni, yang tak mau keluar daripada rumah tuan dia ni, dia dituduh mencuri selendang tu. Qalat fatafiqu yufattishuna hatta fattaju qubulaha. Dia kata maka mereka pun pakat cari habis satu rumah ni, sampai ke dia tu mereka main cek kok ada dia buat sorok di mana-mana. Pakat duk cari ke mana-mana kok dia buat sorok ke mana, hatta fattashu qubulaha. Mereka punya cari sehinggalah mana pula. Weh, macam-macam malam ni. Dia pun pakat cari sehinggalah tu sampai weh. Sudah. Maka keluarga ni semua pakat cari sehinggalah sampai ke kemaluan budak perempuan ni. Dia pergi cari juga. Kok dia buat sorok di situ. Dia kata. Qalat, kata budak perempuan bekas hamba ni, dia kata wallahi inni laqaimatun ma'akum iz marrat al-Hudayyah fa'alqathu. Dia kata demi Allah berlaku satu benda pelik, satu benda ajaib.
Tengah mereka duk cek badan aku, mereka duk tuduh kata aku yang curi selendang kulit merah yang hilang ni. Tengah semua orang duk tuduh aku, tengah duk cek aku ni, izmarat al-Hudayyah. Tiba-tiba burung lang yang tambak tadi ni lalu sampai betul-betul atas kepala mereka. Fawaqa'a bainahum. Dia lepas balik selendang kulit tu, jatuh di kaki mereka ni semua. Begitu. Qala faqultu hadha alladhi ittahamtumuni bihi za'antum wa ana minhu bari'ah wa huwa dha huwa. Maka kata budak perempuan bekas hamba ni, dia kata dia kata yang hamba duk tuduh kata aku curi ni dia benda duk ada depan mata hamba. Memang aku tak curi. Burung lang ni mai lepas jatuh di kaki kita semua. Qala فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. Maka kata Aisyah, budak perempuan yang hamba, yang bekas hamba, yang kena tuduh kata mencuri selendang kulit ni, bila dah jadi macam tu, terus dia pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di depan Nabi, fa'aslamat, maka dia masuk Islam. Maknanya dia ni tak Islam lagi masa tu. Dia satu orang budak perempuan hamba yang tidak Islam, kerja dengan satu keluarga Arab yang tidak Islam. Kemudiannya dituduh kata dia mencuri harta kepunyaan keluarga yang memerdekakan dia ni. Dia kata tak, orang tuduh juga. Dia kata tak, orang tuduh juga. Dengan kehendak Allah, dia kata tiba-tiba burung lang yang sampak selendang kulit ni tadi mai balik lepas benda tu jatuh di kaki mereka, tengah mereka duduk dia ni. Maka cepat-cepat dia kata ni dia benda yang apa tuduh kata aku curi ni, burung lang ni yang ambil, dan dia mai lepas balik di kaki kita semua. Sesungguhnya dia kata wa ana minhu bari'ah, sesungguhnya aku bersih daripada tuduhan ini. Saja orang fitnah aku. Wa huwa za huwa, ni dia benda tu ada depan kita lah ni. Aisyah kata faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa aslamat. Dia pun lepas dah jadi peristiwa tu terus di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia minta Nabi Islamkan dia. Lagu tu qalat Aisyah fa kana laha khiba'un fil masjid. Sejak daripada tu Nabi SAW bagi dekat dia satu khibah. Khibah ni nak kata apa? Dia bukan bilik, dia seumpama kemah. Zaman tu Masjid Nabawi pun tak ada dinding pun, tiang korma, lantai tanah, bumbung pelepah tangan. Maka siapa duduk ke tepi-tepi tu, ada yang ada rumah, ada yang ada macam bilik. Bagi budak ni, Nabi buat dekat dia satu khibah, buat dekat dia macam satu kemah macam tu. Bagi dia ni duduk berdekatan dengan masjid dan minta dia ni khidmat untuk masjid. Bila dia pergi depan Nabi, dia masuk Islam, fakana laha khiba'un fil masjid. Nabi buat satu khibah, satu macam kemah bagi dia duduk di situ dekat dengan masjid. Kata Aisyah, fakana ta'tini fatahaddathu 'indi. Aisyah kata sejak dia main duduk dekat dengan masjid ni, hari-hari duduk pergi bersembang dengan Aisyah. Hari-hari ada masa, ada peluang, ada kesempatan, dia pergi rumah Aisyah, dia bersembang dengan Aisyah. Kata Aisyah lagi, fala tajlisu majlisan illa qalat wa yawmal wishah min a'ajibi rabbina ala innahu min baldatil kufri anjani. Tiap-tiap hari dia main sembang dengan Aisyah, dia mesti sebut perkataan ni. Tiap-tiap hari dia main bersembang dengan Aisyah, dia akan sebut benda ni. Apa benda dia sebut? Dia kata wa yaumal wishah. Dia kata ingatlah hari selendang merah ni, dia kata min a'ajibi rabbina. Bagi dia ini di antara tanda keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Hari ni dia main dia sebut yang tu, esok dia main dia sebut yang tu, lusa dia main dia sebut yang tu, seminggu dia pergi, tiap-tiap hari dia sebut yang tu, berapa kali dia pergi, berapa kali dia sebut benda tu. Dia teringat sangat benda ni. Dia kata Allah saja akan mentakdirkan benda ni untuk nak bagi hidayah kepada dia.
Wa yaumul wishah, dia kata, dan pada hari di mana al-wishah, selendang kulit merah ni. Wa yaumul wishah, dan pada hari berlakunya cerita selendang kulit yang berwarna merah ni, min a'ajibi rabbina, di antara tanda keajaiban Tuhan kita. Dia kata, ala innahu min baldatil kufri anjani, ketahuilah, dia kata, pada hari itulah aku keluar daripada daerah kekufuran kepada cahaya keimanan. Dia kata, pada itu dia tak boleh lupa. Yang menjadi turning point, yang menjadi titik yang merubah hidup dia. Dia kata dia tak akan lupa benda ni seumur hidup dia. Peristiwa yang menjadi titik tolak, yang menjadi permulaan kepada dia tinggal kafir masuk Islam. Peristiwa dia apa dia? Peristiwa selendang kulit warna merah yang orang tuduh kata dia curi, sedangkan dia tak curi. Dia kata tak, dia tak curi, orang tak percaya, orang tuduh kata dia curi. Dia kata tak, orang tak percaya, orang tuduh kata dia curi. Orang main cek satu badan dia, dia kata kerana orang kata dia curi, Allah hantar main burung lang tu, lepas benda yang hilang tu jatuh di kaki mereka, selamat dia daripada tuduhan mencuri itu. Dia kata wa yaumal wishah, dan hari di mana selendang kulit merah ni menjadi satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Aku tak akan lupa seumur hidup aku, kerana peristiwa itu menjadi sebab aku keluar daripada kufur dan menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Aisyah kata dekat dia, "Ma sya'nuk?" Apa hal dengan kamu ni? Dia ulang sebut benda ni. Kamu mai, kamu duduk saja dengan aku, kamu sebut benda ni. Apa hal dengan kamu ni? Fahaddathatni bihadzal hadis. Kata Aisyah, budak ni pun menceritakan hadis ni kepada Aisyah secara detail satu-satu. Pasal apa yang dia ingat dengan cerita burung lang mai lepas selendang kulit ni, pasal apa? Dia kata pasal itulah titik perubahan yang besar yang berlaku di dalam hidup dia. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa yang pertama, hidayah Allah boleh dapat kepada siapa saja. Kedua, hidayah Allah siapa pun boleh dapat. Saya buat contoh di Masjid Brown Garden minggu lepas. Kalau Allah nak bagi hidayah dekat George Bush, Allah boleh bagi. Dan kalau dia dapat hidayah, satu hari kita pergi Mekah, kita duduk tawaf, tengah-tengah tawaf, nampak satu orang putih macam kenal. Kita nampak satu orang putih macam kenal, macam biasa tengok, di mana dia ni? Selesai tawaf, kita pergi tanya dia, ni tak apa, aku berasa familiar dengan hang. Dia jawab apa? Dia kata Bush, George Bush. Dia kata, rupanya George Bush masuk Islam dah dia ni. Nampak tuan-tuan? Kita sebut hari ni kata George Bush masuk Islam, kita tergelak. Pasal apa otak kita? Tak mungkin George Bush masuk Islam. Tapi saya nak bagi tahu satu benda dekat tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala kalau dia nak pilih satu orang dapat hidayah, bukan George Bush, siapa-siapa pun dia boleh bagi hidayah, dan siapa-siapa pun boleh jadi Islam, boleh jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan yang kedua, kadang-kadang Allah takdirkan satu sebab, dan sebab tu kecil saja, tetapi sebab tu telah menjadikan seseorang itu mendapat hidayah Allah. Kadang-kadang Allah bagi satu sebab saja. Satu sebab tu menyebabkan satu orang boleh tinggal agama kafir dia, boleh jadi orang Islam. Macam yang anak-anak kita di sekolah orang dah beritahu, Profesor Perancis ni, Profesor Maurice Bucaille ni, dia masuk Islam. Pasal apa? Pasal buat kajian biologi. Dia tak bercadang masuk Islam, dia cuma nak mengkaji. Dan dia pakar, dia ada PhD dalam bidang biologi. Dia nak kaji dari segi biologi. Dia nak kaji. Dia kaji cap jari manusia saja. Dia kaji. Akhirnya dia buat keputusan, betul apa yang Allah sebut dalam Quran, kata tidak ada banana, tidak ada jari tangan manusia yang sama. Dia cari daripada kajian dia jumpa kebesaran Allah. Rupanya satu ayat dalam Quran
dibuktikan dengan kajian yang mengambil masa yang lama. Kerana setiap dari manusia Maulid bukan masuk Islam. Penipuan. Ada orang Allah bagi dekat dia satu sebab untuk nak menjadikan dia dekat kepada Allah. Kita ada satu sahabat dulu, dia dah sebut 3-4 kali dah. Satu sahabat dulu, daripada satu orang tak tahu apa pasal agama, satu orang yang tak tahu apa pasal agama, Quran tak tahu baca, jawi tak kenal huruf, semayang tak tahu apa pun tak tahu pasal agama. Allah takdirkan satu hari, satu family naik kereta, accident, mati anak, bini jadi buta, dia patah kaki, anak hidup patah tangan, patah kaki, tak sedang tak tahu berapa lama. Sedang-sedang di kaki hospital. Sedang-sedang dia ada di kaki hospital. Bini dia ada sebelah kaki, bini pun mata buta sebelah, dia teriak. Dia tak tahu apa. Sebulan koma di kaki hospital, tak tahu apa jadi. Kemudian baru tahu balik pelan-pelan kata accident, baru tahu balik kata anak mati pun ada, baru tahu balik anak hidup pun patah kaki patah tangan, baru tahu balik kata bini pun jadi buta mata, baru tahu balik berimpun di rumah hak mana anak-anak yang hidup ni bila baca Yasin, anak bini boleh baca, bahkan baca dia tak hati baca, ayah mata jatuh baca buku Yasin. Dia main di rumah dia cerita baca buku Yasin tu, teriak pada apa, mengenangkan jahil dia tak hati baca. Tak daripada tu, tak daripada peristiwa accident satu keluarga, tak daripada peristiwa anak mati, hak hidup patah tangan patah kaki, tak daripada peristiwa tu dia bertukar ni sampai kawan-kawan terkejut. Dia tukar sampai kawan-kawan terkejut. Dia jadi satu orang yang cukup beriman kepada Allah. Daripada tak kenal huruf Quran jadi boleh baca Quran, daripada tak tahu jawi jadi boleh baca kitab, daripada satu orang yang merapu dana tiba-tiba berubah jadi cukup religious, cukup beragama, sampai semua orang terkejut. Dia main di rumah, dia cerita Ustaz, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala sayang saya, tapi Allah nak bagi sayang dekat saya tu, Allah bagi macam ni dulu dalam keluarga saya. Dia kata saya tak akan mengabaikan hidayah yang Allah bagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Itu dia. Tapi satu kesimpulan lagi yang kita jangan juga lupa, apa dia? Jaga-jaga. Kadang-kadang hidayah yang macam tu punya mahal Allah bagi dekat manusia, tapi kalau kita tidak jaga hidayah itu dengan baik, Allah ambil baik. Itu sebab Nabi SAW doa sampai menangis. Nabi doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nabi sebut doa ni, Nabi ulang sampai menangis, sampai berambu-rambu air mata, sampai Abu Bakar main peluk Nabi ke belakang. Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, apa ni doa sampai macam ni? Engkau manusia paling baik, tak mungkin Allah akan ambil balik hidayah yang Allah bagi dekat engkau. Nabi kata apa? Nabi kata, aku doa untuk umat aku, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, ya Tuhan, janganlah engkau gelincirkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau bagi hidayah kepada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan bagilah kepada sisi kami, daripada sisi engkau ni kepada kami rahmah, kasih sayang, bagilah belas kesian kepada kami, innaka antal wahhab, kerana engkaulah Tuhan yang memberi segala benda. Maknanya apa tuan-tuan? Hari ni kita ada hidayah, esok Tuhan boleh ambil balik. Minggu ni kita ada hidayah, minggu depan Tuhan boleh ambil balik. Bulan ni, tahun ni, lah ni kita ada hidayah, ke depan tuan-tuan jangan cakap besar, Allah boleh ambil balik. Waktu Allah ambil balik, kita tinggal habis apa yang kita doa dalam ni. Kita tinggal habis. Kita tak mau dah ni jenis-jenis agama, mengaji-mengaji ni tak mau dah, halal ke masjid ni tak mau dah, jenis nak ingat Allah tak mau dah. Kita akan jadi macam tu kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala ambil balik hidayah daripada kita. So kesimpulan yang keempat apa dia? Hidayah dan iman perlu disuburkan. Hidayah yang Allah bagi dekat kita, iman yang Allah bagi kat kita, kita kena gembok.
Macam mana kita duduk tanam tayung, kita duduk tanam pokok, kita kena duduk gembong dia, kena selalu duduk bubuh baja dekat dia. Kalau tidak mati dia. Kalau tidak, musim ni buah jenuh, musim depan buah kurang. Musim lagi sekali tak ada buah. Pasal apa? Pasal kita tak peduli ke dia. Pasal kita tak buah baja kat dia. Pasal kita tak gembong dia. Macam itulah iman. Macam itulah hidayah yang Allah bagi kat kita. Kalau kita tak pelihara dia, kalau kita tidak suburkan dia, habis dia. Maka hari ini tuan-tuan kita boleh tengok depan mata kita. Mata kita, kawan kita, baru 2 tahun lepas kita tengok dia macam mana, hari ini dia macam mana. Kita tak mahu lagi tahun ke depan, orang pula tengok kita. Dia ni tahun lepas macam mana, tahun ni dia macam mana. Kita tak mahu. Hari ini kena kat kawan kita, tahun depan kena kat kita. Kita tak mahu. Maka perlunya iman dan hidayah ini disuburkan. Perlunya begitu. Jadi macam mana cara nak suburkan iman, macam mana? Satu, dia kata dengan ilmu. Hadir dalam majlis-majlis ilmu. Ini nak suburkan iman. Yang kedua, amal baik. Hendaklah berterusan. Amal baik berterusan. Hak mana kita duk buat dah ni, hak kita duk buat dah, hak baik, jangan stop. Apa dia? Pagi-pagi. Pagi-pagi kita bangkit, kita sembahyang subuh, kita baca Quran terus. Lepas sembahyang subuh mengantuk macam mana pun, baca Quran. Teruskan benda baik yang kita dah buat. Kita lepas sembahyang, buat mana pun kita ada zikir macam yang Nabi zikir. Nabi baca subhanallah 33, Nabi baca alhamdulillah 33, Nabi baca Allahu akbar 33. Jangan duk tinggal benda tu. Kok mana pun buat terus. Dan yang ketiga, banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kena banyak. Pada apa tuan-tuan, kita mengaji banyak pun kita kurang doa, ori juga kita. Kita mengaji banyak pun, kita buat amal baik banyak pun, kita kurang doa, ori juga kita. Doa tu senjata kita. Minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah kekalkan kita ada iman, ada hidayah. Bukanlah ni aja, sampai bila-bila, sampai mati kita. Hidup kita beriman, mati kita beriman. Bangkit kita di akhirat bersama dengan golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, muka surat 225. Muka surat 225. Kita masih lagi di dalam tafsir surah Hud. Surah Hud ayat 84. Kita masuk kisah Nabi Syuaib. Kisah Nabi Syuaib. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila madyana akhahum Syuaiba. Sambung di situ. Dan telah kami suruh kepada negeri Madian itu Nabi Syuaib untuk menjadi Nabi. Ayat pada malam ni dia nak cerita tentang kisah Nabi Syuaib. Bulan lepas kita tengok kisah Nabi Lut. Macam mana umat Nabi Lut berkata kepada Allah, lalu akhirnya apa akibat yang menimpa dia. Apa akibat yang menimpa dia. Dan malam ni kita tengok pula apa pula kisah tentang Nabi Syuaib. Firman Allah, wa ila madyana akhahum Syuaiba. Dan telah kami suruh kepada negeri Madian itu Nabi Syuaib untuk menjadi nabi. Qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Kata Nabi Syuaib kepada kaum dia, wahai kaumku, sembahlah olehmu akan Allah, esakanlah dia. Tiada bagi kamu Tuhan lain selain daripada dia. Ini tuan-tuan, semua Nabi lah. Semua Nabi. Sampai Nabi Muhammad SAW, kira bila berjumpa dengan umat ni, beritahu apa? Beritahu kata Tuhan kita Allah. Yang tu maknanya nak minta pun dekat Allah, nak merayu pun dekat Allah, nak apa pun dengan Allah. Kerana Allah Tuhan kita. Tak ada Tuhan lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikianlah juga Nabi Syuaib bila jumpa kaum dia kata sudah, dia kata sudah. Sebelum ni kita sembah sokong, sebelum ni kita sembah berhala, sebelum ni kita sembah pokok, sebelum ni kita sembah matahari, sebelum ni kita sembah apa pun, sudah. Start daripada ni ke depan kita sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam tu. Wala tanqusul mikyala wal mizan.
Dan janganlah kamu berkurang pada sukatan dan pada timbangan. Umat Nabi Syuaib ni kebanyakan orang menyaga. Umat Nabi Syuaib kebanyakan orang menyaga. Orang menyaga ni, dia punya masalah dia apa? Masalah dia kecoh. Orang menyaga, dia punya penyakit dia, nak boleh ke dia cepat pergi ke neraka ni pasal apa? Mengecoh. Orang main beli barang, orang bagi duit, dia bagi duit sekorang. Dia tak bagi balik dah. Habis itu, kau tu tak sedang, dia kata rezeki aku. Kecoh. Hak menyaga jenis barang sukat, barang timbang ni, pelari. Sekilo, pelari 1 gram. Pelari 2 gram. Pelari 5 gram. Dengan niat saja berkorang timbangan tu supaya 5 gram tu menjadi untung kepada dia. Sekali sukat pelari 5 gram, 10 kali sukat sudah dapat 50 gram, dia dah kira lagu tu untung dah. Menyaga tu dah untung dah, si berkorang sukat pula nak untung lagi. Ini penyakit yang kena kepada umat Nabi Syuaib. Mereka meniaga dan mereka tipu dalam sukat dan timbang. Maka Allah waktu pun ayat, Allah suruh Nabi Allah Syuaib alaihi salam pergi beritahu dekat mereka benda ni, wala tanqusul mikyal wal mizan. Maka janganlah kamu berkorang sukat dan timbang. Sukat jangan berkorang, timbang pun jangan kecoh. Inni arakum bi khair, bahawa aku lihat kamu itu dengan nikmat kelapangan rezeki. Nabi Syuaib dikata dekat umat dia, dia kata ni, takat ni pun aku nampak hang dah, apa dah kaya dah. Takat ni pun, takat menyaga betul-betul ni, tak kecoh ni pun aku nampak dah bi khair, dah okey dah. Apa ni nak tamak apa lagi? Takat hak buat cara betul, hak buat menyaga cara halal ni pun dah untung dah nampak dah, tenang dah. Jangan nak duduk mengecoh lagi. Jangan duduk sukat, duduk korang, jangan duduk timbang, duduk pelaritai. Jangan duduk buat macam ni. Yang mengkaya daripada sebab tipu pada sukatan dan timbangan itu. Nabi Syuaib kata cukup. Hak Tuhan bagi cara halal ni pun cukup dah. Jangan buat benda haram. Contoh manusia, nampak kan? Tamak. Tu aja. Tamak. Dah ada dah untung. Nak tipu lagi, nak cari untung lagi. Hak untung halal, jadi halal, cantik dah. Nak tipu hak haram pula, nak bagi untung halal bercampur dengan untung haram, nak bagi rosak menyaga. Dan penyakit ni sudah kena kepada umat Nabi Syuaib. Firman Allah, inni akhafu alaikum azab yaumin muhit. Dan bahawa aku takut atas kamu, jika kamu tak beriman dengan Allah, akan azab hari yang meliputi dengan kamu, tiada boleh lepas daripada azab itu. Nabi Syuaib kata dekat mereka, aku bukan apa, aku takut kalau hampa terus dengan perbuatan tak elok hampa ni, bila timbang hampa tipu, bila sukat hampa tipu, esok bila mai azab Tuhan, aku minta maaf, aku tak boleh tolong hampa. Nabi Syuaib kata, kalau nak dengar benda ni, kalau dan mai azab Tuhan itu ni, waktu tu aku tak boleh tolong hampa semua. Begitu. Firman Allah, wa ya qaum awful mikyal wal mizana bil qist. Wahai kaum aku, kata Nabi Syuaib, sempurnakan olehmu akan sukatan dan timbangan itu dengan adil dan benar. Dia kata tolong, aku minta tolong dekat hamba menjaga yang betul. Jangan tipu orang. Nabi Syuaib merayu dekat umat dia, tolong, dia kata menjaga biar secara betul, jangan tipu orang. Anda pernah dengar Nabi Muhammad menjaga macam mana? Nabi Muhammad orang menjaga. Dia pergi bantu Khadijah menjaga barangan dia di Syam dan sebagainya. Untung berlipat ganda. Bukan untung tu kerana dia Nabi, maka Allah bagi untung, bukan kerana tu saja, tapi kerana sifat amanah yang ada kat dia tu, untung. Menjaga, sedekah. Untung Allah bagi berkat. Allah bagi berkat. Berkat ni dia main sama ada dalam bentuk harta yang bertambah, ataupun berkat main harta tak bertambah, tapi hak doa ada tu tak habis. Berkat.
Sama ada harta bertambah daripada dia dapat 5,000 dapat 10,000, itu juga berkat. Ataupun Allah boleh bagi dalam bentuk lain, dapat 5,000 tapi 5,000 tu tak habis makan. Berbanding dengan setengah orang masuk 50,000, tak cukup. Duk kira ni macam mana ni, duit masuk memang cek dapat 50,000, tapi heran ni duit tak ada. Tengok bank ada sampai 3-4 bank simpan duit, tapi tiap-tiap satu bank ada 1,500. Ni yang 50,000 ni pergi ke mana? Kira balik bank komitmen berapa, rumah berapa, kereta berapa, tolak. Sepatutnya duk ada lagi 35,000 lagi, sepatutnya. Tapi 35,000 tak ada. Nak kata orang curi, tak ada siapa curi. Pasal apa? Duit tak berkat, tak lekat dalam tangan. Maka keberkatan Allah bagi. Kalau sekali manusia itu dia amanah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Syuaib kata, ya qaum awful mikyan wal mizana bil qist. Wahai kaum aku, tolonglah hampa sukat timbang ni dengan adil, dengan elok. Wala tabkhasun nasa ashya'akum, dan janganlah kamu perkurang hak manusia akan sesuatu. Kita jual barang, orang mai beli. Bila dia beli barang tu hak dia, bukan hak kita. Kita jual barang, satu orang mai beli, kita jual 1 kilo gula putih, dia bayar duit untuk 1 kilo gula putih. 1 kilo tu hak dia. Kalau 1 gram terlekat dalam gundi kita, tu ada hak orang, bukan hak kita. Kita kecoh 1 gram, kita kecoh 5 gram, 5 gram tu bukan hak kita, bukan untung kita, hak tu hak orang yang kita ambil. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wala tabkhasun nasa ashya'ahum, maka janganlah kamu perkurang hak orang. Serupa macam zakat, tuan-tuan. Serupa macam zakat. Kita ada RM10,000. Bila cukup haul, bila cukup setahun, 2.5% daripada 10,000 tu hak orang. Walaupun dia ada dalam bank, dalam akaun nama kita, tetapi 2.5% tu hak orang, bukan hak kita. Kita terlupa, kita duk kata hak kita. Sebenarnya itu hak orang kita duk pegang. Selagi mana kita tak buat keluar hak tu, selagi itulah kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan main-main dengan Tuhan, jangan main-main. Benda-benda ni kita kena ada satu takwa, kena ada rasa takut dekat Tuhan. Takut ni nak ambil hak orang ni, takut. Kira lagi. Buka satu buku tulis berapa bahagian zakat yang masih ada dalam duit kita. Buka satu buku tulis. Jaga duit tu jangan sampai tak keluar daripada simpanan kita, sebab dia akan membawa musibah besar dekat kita di akhirat esok. Begitu firman Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berbuat fasik pada dalam bumi itu. Hal kamu berbuat fasik dengan bunuh, dengan pukul, dengan rampas, dengan judi dan sebagainya. Tuhan pesan, jangan tidur buat benda yang boleh bagi rosak masyarakat yang kita duduk. Buat rosak macam mana? Tidur bunuh orang, tidur pukul orang tak pasal-pasal, tidur rampas, tidur curi harta orang. Curi teruk benda ni. Curi teruk lah ni. Di Kampung Selamat baru ni, Kampung Selamat, orang tua umur 80 dah, lepas semayang subuh duduk baca Quran. Anak pagi-pagi 7 lebih keluar pergi sekolah, tinggal dia seorang di rumah tu. Mak ni tinggal seorang di rumah, cucu semua keluar pergi sekolah dah. Dia lepas subuh duduk dalam kain telekung duduk baca Quran. Umur 80 duduk dalam kain telekung baca Quran. Habis baca Quran, tutup Quran, nak keluar bilik, ada 2 orang dalam rumah. Ada 2 orang. Ni siapa dia ni, dia pun boleh cekak kain telefon dia. Satu orang tua umur 80, dia pun boleh cekak telefon dia, minta RM2, minta barang kemas dia pakai. Sama-sama Melayu. Dia kata ni aku tak tahu apa, dia berimbuk dia, patah tangan Allah tu. Patah tangan, tuan-tuan. Curi tu satu pasal, pergi buat ke satu orang tua satu pasal, pergi buat dekat satu orang tua yang tengah baca Quran satu pasal. Allah tak jaga kita lah ni. Allah tak jaga. Allah biar bagi apa? Bagi jenayah ni berlaku secara meluas dalam masyarakat. Allah biar. Pasal apa? Pasal kita tak mau laksana perintah dia. Kita tolak ayat-ayat dia. Kita tak mau pakai hukum dia.
Kita ambil Quran yang di belakang kita. Bila itu yang kita buat, Allah hantar malah petaka macam ni dekat kita. Takutlah ni, tuan-tuan, masing-masing takut. Rasa tak selamat, duduk di rumah rasa tak selamat. Habis rumah lah ni semua pakai pasang alam di rumah ni. Grill dah bubuh dah, alam pula satu lagi. Pasal apa yang jadi sampai macam tu? Pasal takut apa? Takut pasal jenayah ni tak terkawal. Orang duduk bagi tahu ni, baca ni dalam surah Abang ni, rumah duk pasang grill ni, kalau berlaku kebakaran nak keluar tak boleh. Kita jawab balik, kita kata kalau tak bubuh grill lagi kawah masuk. Pasal apa yang menjadi takut tu? Pasal jenayah meningkat hari-hari. Tengah ke tidur pukul 3, alam trigger bunyi, lompat bangkit. Tidur pun tak senang, pukul 3 alam bunyi, tak tidur dah sampai pagi, tak tidur dah. Dua ketang lagi bini dalam rumah. Dalam rumah bukan ada duit ratus-ratus ribu pun. Dalam rumah bukan ada apa pun. Di dapur ada pisang mais satu sikat. Dan ambil yang tu lah. Tapi bukan cerita dia nak masuk curi apa. Cerita dia kalau dia masuk tu leceh. Bukan masalah harta kita, duit cash, barang kemas. Tanya, bukan pasal itu. Pasal dia apa pencuri ni kalau dah dia masuk, leceh. Apa ke dia nak buat kat kita tak lagi? Di seberang jaya, apa boleh dia minta duit, tak ada masuk dalam rumah minta duit. Dia ni abang tak ada pisau blade yang harga kupang tu, dia turing pipi koyak ni nampak gigi. Dah masuk dalam rumah nak buat apa kat dia? Dia kata bagi main duit. Dia ni jawab tak ada, saya tak ada duit. Dia buka pisau kupang tu, dia turing terkoyak ni nampak gigi. Dan dia masuk dalam rumah, dia jadi begitu. Pasal apa dia jadi macam ni? Pasal kita tidak balik kepada asal masalah. Asal masalah, kita tak dengar perintah Tuhan. Tuhan kata, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum. Pencuri laki-laki perempuan, kalau dia mencuri, sakit kesalahan, saksi ada semua jemput, potong tangan dia. Oh, kita tak potong tangan orang. Kita tak potong tangan orang satu salah. Kita kata pula undang-undang potong tangan tu, undang-undang yang tak sesuai hari ni. Cantik. Tuhan kata, dia hantar main jenayah bukan-bukan dekat kita. Bila dah kenal macam tu, baru kita kata, baru kita bercakap. Kita kata apa? Dia ni kalau dapat kat aku cincang 18. Allah tak suruh kita ke cincang orang. Allah suruh potong tangan aja ada tu. Kita tak mau. Kita tak mau, kita kata tak sesuai. Kita lebih pandai daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Jadi hari ini, siapa yang pernah kena samun, hari ini siapa yang pernah kena curi, hari ini siapa yang anak dia pernah kena rogol, hari ini siapa yang jenayah kena pada dia, tuan-tuan ditanya dia tentang undang-undang Islam, dia sokong. Jadi kita ni, adakah kita nak tunggu sampai kita kena, baru kita nak sokong undang-undang Allah? Kalau kita nak tunggu sampai kita kena, baru kita nak sokong, kita sudah terlambat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni yang Tuhan kata apa? Dia suruh Nabi Syuaib kata dekat kaum dia, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kamu buat fasid, buat rosak di atas muka bumi kamu, dibunuh orang, dipukul orang, dirampas, disamun, dimain judi dan sebagainya. Baqiyatullah khairul lakum in kuntum mu'minin. Rezeki yang Allah bagi dekat kamu, yang kekal itu, yang halal itu lebih baik bagi kamu daripada tipu pada sukat dan timbang. Jika ada kamu tu beriman betul-betul. Tuhan kata hak aku bagi halal tu, yang tu yang paling baik. Jangan teringin dengan yang haram. Aku takdirkan rezeki hang bulan-bulan yang halal tu, itu lebih baik. Dosa terliuk dengan benda-benda yang haram. Wa ma ana 'alaikum bihafiz. Dan tiadalah aku, yakni Syuaib, atas kamu itu dengan pelihara akan perbuatan aniaya kamu itu. Nabi Syuaib kata, kalau hangpa tak mau dengar juga cakap aku, hangpa nak buat juga benda yang Tuhan tak bagi buat, esok jangan cari aku di depan Tuhan esok. Jangan panggil Nabi Syuaib suruh main jadi penjamin hamba. Jangan panggil Nabi Syuaib suruh main mempertahankan hamba di depan Tuhan esok. Hanya aku menyampaikan suruh dan tegah Allah semata-mata. Firman Allah, qalu, kata mereka itu kepada Nabi Syuaib dengan olok-olok main. Oh, bila Nabi Syuaib tidur pesan kat mereka suruh jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Dia jawab balik dekat Nabi Syuaib. Apa dia kata? Ya Syuaib, as-salawatuka ta'muruka
an nasruka ma ya'budu aba'una atau an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, adakah sembahyang engkau tu suruh engkau bahawa kami tinggal akan sembah asnam yang telah disembah oleh tok nenek kami? Dia kata balik dekat Nabi Syuaib, daripada Syuaib ni, hang ni cerita semayang hang dengan Tuhan hang ni, hang nak suruh kami pun buat lagu tu kan? Nak suruh kami ada cara semayang kami, hang nak suruh kami tinggal cara semayang yang tok nenek kami dah buat lama dah ni, nak suruh ikut cara semayang hang yang baru ni, hang nak suruh kami buat lagu tu kan? Dia kata, ataupun nak suruh kami tinggal daripada perbuat segala harta-harta kami, barang yang kami suka. Selama ni kami dapat duit, kami nak belanja ke mana kami punya suka. Ni hang nak ajak kami kan macam mana cara nak belanja harta? Dia bertanya dekat Nabi Syuaib. Kami selama ni duduk semayang ada cara kami, hang suruh tinggal yang tu ikut cara semayang hang. Kami selama ni buat kerja, kami menyaga, kami dapat duit, kami belanja ikut kami punya mau. Hari ni hang suruh kami duit ni hanya boleh belanja kod ni dah, kod ni tak boleh. Nak suruh sampai duit kami pun nak belanja kena dengar hang suruh lagu mana? Dia pergi kata dekat Nabi Syuaib macam tu. Innaka la antal halimur rasyid, bahawasanya engkau wahai Syuaib ketika itu sungguh engkau lah yang amat lemah lembut, kasih sayang, lagi yang paling cerdik serata-rata jalan. Fairly. Dia berkali Nabi Syuaib, dia berkata apa? Innaka la antal halimur rasyid. Syuaib nampak gaya dalam kita ramai-ramai ni hang lah terbaik sekali. Orang buat semua tak betul, hang buat seorang aja betul. Hak kami duk buat ni berapa keturunan dah turun-temurun ni duk buat, hang kata tak betul, hang buat ni betul. Hang lah orang yang paling cerdik dalam masyarakat kita ni. Dia berkali dia macam tu. Qala ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana. Kata Syuaib, wahai kaum aku, khabar olehmu akan daku. Nabi Syuaib kata, ni cuba hangpa bagi tahu mai dekat aku, jika ada aku itu atas kenyataan, atas bukti daripada Tuhan, yakni bahawa aku sebenar-benar rasul, dan Tuhan rezekikan kepada aku akan rezeki yang halal, maka adakah aku nak lawan Tuhan selepas daripada tu dengan mencampurkan rezeki yang halal dengan yang haram, daripada menipu di dalam sukatan dan timbangan itu? Nabi Syuaib kata, ni mai sini aku nak tanya apa? Aku nak tanya apa? Lah ni dua benda aku nak tanya. Yang pertama, al-bayyinah, bukti sudah terang depan mata akan kewujudan Allah. Bukti kata Allah ada sudah terang nampak. Apa nak suruh aku tinggal bukti yang Tuhan bagi ni? Apa nak suruh aku derhaka Allah? Dia kata satu. Ataupun yang kedua, dia kata ni aku hidup ni atas rezeki Allah lagi. Apa nak suruh aku ni ambil rezeki Allah, lepas itu lawan apa? Aku nak suruh aku buat begitu? Dia kata ni aku hidup ni pun ni, tak kata makan minum, aku boleh menafas ni pun Allah bagi. Allah bagi aku peluang menafas. Apa nak suruh aku lawan Allah? Tuhan yang memberi aku peluang untuk menafas ni. Dia kata, dia lawan balik depan ni. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Dan tiada aku kehendak bahawa aku menyalahi kamu, dan aku perbuat barang yang aku cegah kamu daripadanya, sekali-kali tidak. Hampa nak suruh, dia kata aku buat benda yang aku larang hampa. Aku kata sukat, timbang, jangan tipu. Aku kata begitu, lepas tu aku nak ditipu, sukat dan timbang. Apa nak suruh aku buat benda yang aku larang? Dah sekali-kali, dia kata. Nabi Syuaib kata, aku duk pesan dekat hamba kalau menyaga jangan tipu. Lepas tu aku pergi menyaga, aku nak tipu. Macam ni hamba mau, dia kata. Dah sekali-kali. Aku suruh hamba menyaga betul, aku akan menyaga betul. Aku suruh hamba kalau sukat betul-betul, aku kalau menyaga aku sukat betul-betul. Aku suruh hamba kalau sekiranya nak timbang satu-satu benda mesti betul, aku sendiri kalau menjaga aku timbang betul. Aku sekali-kali tak akan jadi orang yang suruh lain pergi buat lain. Dia kata tidak sekali-kali. In uridu illa al-islah mastata'tu. Dan tiada kehendak aku akan suatu melainkan nak buat maslahah, yakni nak buat benda bagi jadi baik.
barang sekuasa-kuasa aku. Dia kata, aku ingat aku satu aja. Aku nak buat benda baik. Aku nak buat benda baik dan aku nak ajak hampa semua buat benda baik. Itu yang aku ingat lari. Aku tak ada ingat yang lain. Dia kata, wa ma taufiqi illa billah. Dan tiada taufik aku atas taat Allah itu melainkan dengan pertolongan daripada Allah Ta'ala. Dia kata, yang aku ni pun taufik dan hidayah ini Allah yang bagi. Maka sekali-kali aku tak akan minta tolong lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaihi tawakkaltu, atasnya lah, yakni atas Allah lah aku berserah nyawa dan badan aku. Wa ilaihi unib, dan kepada Allah lah kembali aku, kembali segala kerja aku, dunia dan akhirat. Dia kata, aku serah diri aku dekat Tuhan. Apa nak jadi pun Tuhan akan tentukan. Aku terima apa yang Tuhan tentukan dekat aku. Kalau kerana aku bawa kerja dakwah ni, aku jumpa mati, aku sanggup mati. Dia kata, pasal apa? Pasal Allah yang suruh aku buat benda ni. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma Nuh atau qauma Hud atau qauma Salih. Kata Nabi Syuaib, wahai kaum aku, janganlah mengusahakan kamu oleh menyalahi aku bagi kamu, bahawa kena kamu azab seumpama azab yang kena kaum Nuh, kena kaum Hud dan kena kaum Salih. Nabi Syuaib kata dekat mereka, jangan kerana hampa dengan aku ni tak sependapat, jangan kerana hampa dengan aku ni tak sealiran, jangan kerana hampa dengan aku ni tidak satu jalan, maka kerana tu hampa nak jadi orang jahat. Jangan. Dia kata pasal apa? Pasal azab Allah akan naik. Kadang-kadang tuan-tuan, kita tak suka dekat satu orang, bukan macam apa pun. Pasal kita tak suka dia, maka apa dia kata, kita kata tak betul. Kadang-kadang walaupun kita tak suka dia, ada benda hak dia cakap betul. Jadi Islam, dia kira kalau benda hak dia cakap betul, kita kena kata betul. Kalau tak betul, kita kata tak betul. Itu Islam. Tapi kita ni kadang-kadang kerana kita tak suka dia, walaupun dia cakap betul, kita kata tak betul. Nabi Syuaib kata, jangan macam tu. Jangan macam tu. Kerana hampa tak suka tu, benda betul yang aku cakap pun hampa lawan juga. Kerana lawan cakap aku yang betul ni, itu hampa kena azab Allah. Maka jangan begitu. Kita pun kadang-kadang ada musuh kita. Jadi oleh kerana dia musuh, apa dia kata semua kita kata tak betul. Walaupun ada benda dia kata betul, kita pergi gulung ke ni, kita kata tak betul. Islam tak bagi macam tu. Hak betul-betul, hak tak betul tak betul. Hak betul kita boleh dengar, hak tak betul kita akan tolak. Macam tu. Baik. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma qaumu Lut minkum biba'id. Dan tiadalah kaum Lut dengan kamu itu jauh, bahkan dekat saja. Maka hendaklah kamu ambil perhati, ambil timbang dan ambil fikir. Kebinasaan mereka itu adalah sebab tiada turut Nabi mereka itu. Nabi Syuaib kata, apa tengok kaum Lut. Kaum Lut bukan jauh dengan kita, dekat saja. Apa jadi kepada kaum Lut? Allah terak bumi mereka. Mati habis kaum Lut ni. Pasal apa? Pasal mereka bantah cakap Nabi Lut. Kerana tu mereka kena terak bumi. Maka Nabi Syuaib kata, bukan jauh mereka dengan kita, ambil pengajaran. Jangan sampai esok Allah menterak bumi nak kita duduk pula. Firman Allah, wastaghfiru rabbakum summa tubu ilaih inna rabbi rahimun wadud. Dan minta ampunlah olehmu akan Tuhan kamu daripada syirik kamu dan kufur kamu itu. Kemudian taubat kamu kepadanya dengan mengerjakan taatnya, kerana bahawasanya Tuhanku itu amat rahim, lagi amat kasih kepada hamba-Nya. Itu dia tegur. Nabi Syuaib ni dia tegur kepada kaum dia, wastaghfiru rabbakum, minta ampunlah dekat Tuhan atas dosa hamba ni. Macam ni isu baru-baru ni, Mufti Fadil tegur pasal apa, tafakur di tubuh negara. Dan sebenarnya bukan Mufti Fadil orang yang mula tegur benda ni. Benda ni dah lama dah. Dan Majlis Fatwa Kebangsaan, kalau tuan-tuan semak balik buku fatwa yang dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, teguran terhadap bertafakur di tubuh negara ni
Dah berapa lama dah, bertahun dah. Tak pakai. Tak pakai. Pergi duduk juga depan apa nama, nak kata apa ni, tubuh ni berhala ke apa. Dia patung-patungan ni dia seumpama berhala. Pergi duduk ke apa ke benda tu, jalan berapa tapak, pergi letak kalungan bunga. Hak polis askar cara tabik pula, cara tabik dekat tubuh, dekat tokong ni, dekat berhala, dekat lembaga ni, dekat mufti-mufti. Contoh semak fatwa negeri Pulau Pinang. Mufti Pulau Pinang dah keluar dah fatwa, benda tu haram, perbuatan tu tak boleh. Kalau kita yang tekad dalam hati, kata kita apa, kata patung tu, dia kata rosak akidah kita. Teguh dah. Kemudian mufti Perak, mufti Selangor, mufti apa, dan majlis fatwa kebangsaan pun dah sebut benda ni. Tak mau dengar. Nak buat macam mana? Tak mau dengar. Dengarlah sama alim ulama kata apa. Sebab alim ulama bercakap berdasarkan Quran, berdasarkan hadis Nabi. Bukan pasal sakit hati, bukan pasal iri hati, bukan pasal dengki, bukan pasal apa. Apa Nabi duduk dekat tubuh tu, tunduk api dah, bukan ada rugi apa. Tetapi perbuatan itu salah. Kalau kiranya alim ulama tak tegur, alim ulama berdosa. Masalahnya alim ulama tegur, tak mau dengar. Alim ulama sudah tak berdosa kerana dia dah tegur. Tapi orang yang nak buat juga ni, apa hal yang nak buat juga benda salah ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, benar macam ni lah. Benar macam itu di peringkat negara, di peringkat negeri, di peringkat daerah, di peringkat jabatan, di peringkat sekolah, semua berlaku benda-benda macam ni. Benda salah tu. Tapi tak boleh tegur jadi masalah. Apa salahnya? Kita baca tafsir tentang benda ni lagi yang kita doa apa ni, benda ni lah. Nabi-nabi dulu, daripada Nabi cerita Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Allah, sampai ke Nabi Muhammad ni, kerana tegur ni lah yang kedua jadi masalah ni, kerana tegur ni. Kerana pihak kata jangan sembah tokong, sembah Allah. Kerana tu Nabi Muhammad kena. Kerana Nabi Lut dia habaq dekat umat dia ni, jangan duk buat kerja liwat, kerja homoseks ni. Kerana ni isu Allah ni marah. Kerana tu Nabi Lut kena. Nabi apa pun duk habaq dekat umat dia, dekat kaum dia, jangan buat benda ni, Tuhan marah. Kerana pergi tegur tu, kerana tu kena. Dan benda ni dia lagi tak kiamat, lagilah benda tu duk jadi. Melainkan sekiranya pentadbiran keseluruhannya Islam, barulah benda-benda ni boleh tolak buat, boleh ketepikan, barulah boleh hidup cara diredai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam tu. Baik, firman Allah, qalu ya Syuaib ma nafaqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Maka kata mereka itu, wahai Syuaib, tiada kami faham kebanyakan perkataan kau. Maksudnya dari Syuaib itu abang kat mereka jangan sembah tokong, sembah Allah. Pihak abang kat mereka ni jangan duk tipu. Kalau suka, kalau timbang jangan duk tipu. Piduk abang ni sampai keri rengkung. Mereka jawab apa dekat Nabi Syuaib? Qalu, kata mereka, ya Syuaib ma nafaqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Mereka kata Syuaib, kami tak faham lah dia harus cakap apa. Tak faham. Ni yang pihak abang kata jangan tipu orang ni, dia kata tak faham. Yang hidup abang kata jangan, tak faham. Yang hidup kata jangan sembah tokong ni, tak faham. Yang kata tak boleh ditafakur depan tubuh ni, tak faham. Sama, rupanya sama. Umat Nabi Syuaib dia jawab, ya Syuaib ma nafaqahu katsiran mimma taqul. Kami tak faham ni yang hang bercakap banyak ni, hang cakap apa? Kami tak faham. Wa inna lanaraka fina dha'ifat. Lebih pada tu dia kata apa? Dan kami lihat engkau pada kami orang yang dhaif. Dia mula dah. Dia main sombong dah. Dia kata apa? Syuaib ni, hang sedang tak diri hang tu siapa? Hang sedang tak diri hang siapa? Hang ni dha'ifah. Hang ni satu orang yang lemah. Kuasa tak ada, pangkat tak ada, harta tak ada. Hang rakyat jelata, orang biasa saja. Hang sedang tak diri hang siapa? Hang sedang tak ni hang duk tegur kami ni siapa? Dah main macam tu pula dah.
Dan kami lihat engkau wahai Syuaib, pada kami engkau orang yang baik, lagi sangat hina. Hang tak apa, hang mengaji pondok aja hang nak cuba kami. Ada mula dia main sombong dia main. Hang mengaji mana ni? Kami dia mula dia duduk main buah ni, dia duduk main buah sombong. Maka kata dia ni dekat Nabi Syuaib, wahai Syuaib, inna lanaraka fina dha'ifa. Kami nampak hang ni satu orang biasa aja. Hang ni orang marhain. Layak ke hang nak tegur kami? Kami ni siapa? Walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Dan jika tidak sebab keluarga engkau, nescaya kami rejam engkau dengan batu. Dia berkata pula dekat Nabi Syuaib, dia berkata apa? Wahai Syuaib, ni kami bagi muka dekat hang ni pasal apa tau? Pasal mengingatkan keluarga. Keluarga hang orang baik-baik. Kalau tidak kerana keluarga hang, kami dah tangkap hang, kami dah punggai kecil batu bagi hang mati. Dia berkata dekat Nabi Syuaib macam tu. Dan tiada engkau atas kami dengan kemuliaan. Kalau tidak kerana keluarga hang, kalau tidak kerana pak hang ni orang yang orang kenal, kalau tidak kerana tok hang, tok wan hang keturunan yang baik-baik, kalau tidak kerana tu, kami sudah tidak beri kemuliaan kepada hang. Hang bebas dah bercakap macam ni. Pasti kami ambil tindakan dekat hang. Dan hanya keluarga engkau itu yang mulia-mulia. Kerana keluarga hang orang baik-baik, kerana tu kami tak ambil tindakan dekat hang. Hang jaga baik-baik Syuaib. Ingat benda ni. Qala ya qaum arahti a'azzu alaikum minallah. Syuaib pula dijawab. Maka kata Nabi Syuaib, wahai qaumku, adakah keluarga aku itu terlebih pada kamu daripada Allah? Dia lawan. Dia kata ni nak tanya hamba, antara keluarga aku dengan Tuhan, apa nak besar lagi dia kata? Awak keluarga aku besar lagi ke? Awak kerana keluarga aku, maka hamba tak ambil tindakan dekat aku, bukan kerana Allah. Dia kata, dia berani dia ni. Yang kata Nabi Syuaib ni dia berani. Maka kata Syuaib, wahai kaumku, adakah keluarga aku itu terlebih pada kamu daripada Allah? Maka kamu tinggalkan bunuh aku kerana keluarga aku? Hamba lagi takut kepada keluarga aku daripada takut dekat Allah. Kerana keluarga aku, hamba tak berani ambil tindakan dekat aku. Dan tiada kamu pelihara aku kerana Allah. Dan hamba tak ambil tindakan dekat aku ni bukan kerana hamba takut dekat Allah, tapi kerana takut dekat keluarga aku. Macam ni kan hamba? Dia kata, wattakhadtumuhu wara'akum zihriya. Dan kamu ambil Allah itu, kamu lempar sebelah belakang kamu. Yakni kamu takut kepada keluarga aku, kamu tidak takut kepada Allah. Dia kata pula lagu tu, dengan Tuhan pun hamba tak takut. Tuhan hamba boleh ambil lempar belakang, keluarga aku hamba lagi takut. Macam ni kan hamba? Patut-patut dengan Tuhan tu hamba kena takut lebih. Bukan dengan aku, bukan dengan keluarga aku, dengan Tuhan hamba kena takut lebih. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Bahawasanya Tuhan aku dengan barang yang kamu kerja itu meliputi sekalian dengan ilmunya. Ni aku nak beritahu dekat hamba. Apa yang hamba buat ni Tuhan tahu semua. Apa yang hamba buat ni Tuhan tahu semua. Membalas Allah akan kamu sama ada baik ataupun jahat dengan jenisnya. Aku nak abang dekat hamba, apa tak akan lepas daripada balasan Tuhan. Hamba buat baik, Tuhan akan balas baik. Hamba buat jahat, Tuhan akan balas azab dekat hamba. Wa ya qaum ya'malu ala makanatikum. Wahai kaumku, perbuatlah kerja kamu atas hal kamu. Wa inni amil, dan aku akan buat kerja dan hal aku. Last sekali dia kata Allah macam ni lah. Hamba nak buat apa-apa dia buat, aku buat kerja aku. Dua berkira dengan hamba ni tak habis sampai bila pun. Aku kata A, hamba kata B. Aku kata hitam, hamba kata putih. Aku kata jom, hamba kata jangan. Hamba ni sampai bila pun tak boleh habis. Lah ni macam ni, Nabi Syuaib kata, i'malu ala makanatikum. Apa pergi buat kerja hamba? Inni amil. Aku ada kerja aku. Aku akan buat kerja aku.
Hang kata hang punya betul, hang boleh pi. Aku kata jalan aku betul, aku akan buat jalan aku. Kita tengok di sana hidup siapa betul. Saufa ta'lamun. Kelak kamu akan tahu siapa yang betul-betul yang dapat balasan baik di akhirat nanti. Kita pun macam tu lah, contohlah sekali. Kita bercakap dekat orang tentang agama, tentang Quran, tentang hadis, orang duk lawan kita. Kita bolehlah bercakap, tapi dia pun dengan hujah layak buruk dia tak boleh habis. Kita kata aku ni, dia kata kono. Kita kata macam ni, dia kata macam ni. Tak boleh habis. Lah kita kata macam ni lah. Lah ni macam ni lah. Aku dah abang habis dah dekat hang. Nak ikut, hang tak mau ikut, tu hang sendiri buat keputusan. Aku nak beritahu, aku percaya apa yang aku kata betul. Sana akhirat hidup kita tengok hang betul ke aku betul. Assalamualaikum. Pergi. Kadang-kadang tuan-tuan bertengkar, tak dapat satu penjelasan, tak dapat satu keputusan, tak dapat satu yang kita mahu. Bertengkar ni. Kita kata lagu mana pun dia lawan. Last sekali, semua Nabi pun sama aja. Last sekali dia akan kata macam tu. Baiklah, lah hang dengan kepercayaan hang, aku dengan kepercayaan aku buat. Allah dia ada. Esok Allah akan tunjuk hang betul ke aku betul. Allah akan tunjuk. Assalamualaikum. Macam tu ya. Habis ngomong tu. Ada enggak? Contoh kalau rajin di kedai kopi jumpa macam ni, dia kaki dah banyak. Dia boleh buat cakap terang, dia saja nak bagi kita dengar. Dia buat cakap terang, dia penat seorang ni, dia nampak dah kita berjauh-jauh no? Dia penat seorang ni nak bagi kita dengar, nak suruh kita jawab balik apa dia kata ni. Dia mau yang tu. Dia pergi dia. Orang macam tu pergi layan, kita pergi jatuh sama dengan dia. Dia tengok kita angkat tangan, kita keluar. Kita keluar, dia lagi berat. Dia lagi berat, kita tengok. Tengok tu, ada bercakap berat di masjid tu. Ada dia tak jawab, aku kata azan, dia tak jawab. Dia menang lah kedai kopi tu. Dia tak tahu ada satu meja dengan dia tu pun nak maki bayar duit nak lari ya. Tapi tak boleh bila dia duduk atas depan. Dia ingat ada di meja dengan dia, meja tepi dia, sokong dia. Dia ada ingat ada betul. Dia tak tahu depa ni pun Allah silaplah kita main melangkah masuk dia ni tu ada. Nak bangkit dia tengah duduk nak bangkit bayar duit kopi tak lagi, dia kata apa? Nak jaga hati dia tapi tak larat dengar dia duk bercakap ni, kita tahu tak betul. Enggak ada, enggak ada jenis macam ni ada. Dia tak heran apa. Nah, daripada zaman dulu ni Nabi Syuaib ni bukan Nabi Muhammad, zaman Nabi Syuaib dulu ada jenis macam ni. Sampai Nabi Syuaib sendiri kata dekat depa apa dia? Hampa buat kerja hampa, aku ada banyak kerja aku nak pergi buat. Hampa kan betul, aku kan betul, esok kita tengok di akhirat. Akhirat semua orang sampai. Hang pun sampai, aku pun sampai. Allah nanti bagi tahu, hang betul ke aku betul. Assalamualaikum. Bila satu tahap dia akan jadi macam tu. Firman Allah, "Man ya'tihi 'azabun yuhzihi wa man huwa kadhib." Siapa yang datang akan dia oleh azab, nescaya menghina ia akan dia. Dan kita akan tahu siapa yang dusta, sama ada kamu ataupun aku. Jawab lebih dulu ya. Satu hari kita akan tahu hang betul ke aku betul. Cara hang duk cakap ni kan betul, cara pegangan aku kan betul. Aku punya pegangan jelas. Masalah jenayah selesai kalau sekiranya kita laksana hukum Islam. Itu aku punya pegangan. Bawa main bulldozer serodok aku lemparlah sungai pun aku tetap akan kata aku percaya dengan apa yang Allah kata dalam Quran. Hang punya pendapat, hang kata hukuman tu la tak boleh pakai. Zaman Nabi aja boleh pakai. La kalau laksana lagi huru-hara. Itu hang punya faham. Hang punya faham betul ke? Aku punya faham betul ke? Karena itu Allah akan bagi tahu. Assalamualaikum. 5 kali lah bagi salam. 5 kali lah bagi salam dengan orang macam ini. Firman Allah, "Wartaqibu inni ma'akum raqib." Dan nanti-nantilah olehmu bahawa aku serta kamu itu menanti-nanti siapa yang akan binasa. Nabi Syuaib lagi kata. Nabi Syuaib lagi kata. Dia kata dekat umat dia hadu bantah, hadu cakap banyak, hadu peli dia, hadu buat sindiang-sindiang dia ni. Dia kata apa? Dia kata Allah akan buat main azab. Dia kata akhirat itu cerita lain. Ni cerita sebelum mati ni, sebelum pejam mata, sebelum mati Allah akan buat main azab. Dia kata kita tengok bila azab Allah main, hampa kenal ke aku kenal. Dia kata dia sabar dengan macam tu. Pasal apa? Pasal dia Nabi. Allah sudah beritahu dekat dia Allah akan buat main azab binasa dan golongan engkar ni. Maka dia kata macam tu kepada umat dia.
Firman Allah, walamma jaa amruna najjayna syu'aiban walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Maka tak kala datang perintah kami dengan binasa mereka itu sampai masa apa dia? Tuhan buat mai dah perintah dia. Apa jadi? Maka kami lepaskan Syuaib dan segala orang yang beriman dengannya dengan rahmat daripada kami. Bila mai masa Tuhan awal turun azab, Tuhan buat keluar Nabi Syuaib dan orang yang ikut dia, buat keluar daripada kawasan tanah Kena'an. Untuk ingat balik bulan lepas kita baca cerita Nabi Lut dengan kaum dia. Sama juga, bila mai masa Tuhan nak suruh Jibril terak bumi itu, Tuhan buat apa? Suruh Nabi Lut keluar dengan orang yang beriman dengan dia. Siapa yang beriman dengan dia? Anak dia, anak perempuan dia. Bini dia pun bersubahat dengan geng jahat. Bila keluar saja, perintah Allah pun sampai. Apa jadi? Allah terak bumi tempat kaum Lut duduk ni, atas turun ke bawah, jadi satu kaki besar di tanah. Hari ini kita baca pula apa yang Allah buat kepada umat Nabi Syuaib. Dia kata apa? Allah selamatkan Syuaib dan orang yang beriman dengan dia. Wa akhadhatil ladzina zalamus sayhah, dan kami ambil akan segala orang yang zalim itu dengan sayhah. Azab yang kena kepada umat Nabi Syuaib ialah sayhah. Sayhah ni apa dia? Yakni jerkah Jibril. Allah hantar Jibril main jerkah dia. Ya Allah, tuan-tuan, hak umat Nabi Lut ni Jibril main, dia cedok bumi dia kali. Hak ni tak buat apa, main berdiri jerkah dia. Ya Allah, yang kata Jibril ni, tuan-tuan, kalau dalam bahasa kasar lah ni, tapi tak boleh kata lah, tapi kalau dalam bahasa kasar lah ni, kira kaki putri Tuhan. Tuhan hantar dia jalan, Jibril turun, bumi tu elok-elok dia takut turun ke bawah, dia terak mati habis. Mai kepada umat Nabi Syuaib, dia hantar Jibril juga pergi. Jibril buat apa? Sayhah. Dia jerkah saja. Apa jadi? Fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka jadilah mereka itu pada segala kampung mereka itu mati sekalian di atas lutut masing-masing. Itu dia. Jibril jerkah sekali aja. Apa jadi? Semua orang hak ada atas bumi itu mati semua sekali. Mati macam mana? Dalam Quran kata jasimin. Jasimin maksudnya mati berdiri atas lutut. Wallahu a'lam macam mana. Mati terkejut dengan jerkah Jibril. Terkejut tu mati. Mati tu sampai tak jatuh, duk pacak lutut, berdiri begitu pun dah mati lah. Demikian dahsyatnya jerkah Jibril ni. Ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah tempat tu tidak pernah diduduki oleh mereka di dalam kampung itu. Maknanya apa? Mati semua. Jadi padang jarak, padang terkupung. Bangunan pun runtuh pecah dengan jerkah Jibril. Manusia jadi apa? Kalau bangunan pun boleh runtuh, boleh pecah, manusia jadi apa? Jadi flat habis. Macam mana Indonesia kena tsunami tu, dia jadi macam tu. Daripada gambar sebelum tu ada rumah ni bercereket penuh dengan macam-macam benda ada. Tiba-tiba satu tsunami main tinggal masjid Baitur Rahman saja sebiji, hak lain jadi padang jarak, padang terkupung. Macam itulah bila Allah hantar Jibril mai kepada umat Nabi Syuaib, dengan satu jerkah saja mati bergelempang. Seolah-olah kata Tuhan dalam ayat ni, ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah tidak pernah siapa pun duduk di kampung itu, mati habis semuanya. Firman Allah, ala bu'dan li Madyana kama ba'idat Thamud, ketahuilah olehmu kebinasaan bagi ahli Madian seperti mana binasa orang negeri Thamud, iaitu umat Nabi Saleh dahulu itu. Macam mana kaum Thamud yang menjadi umat Nabi Saleh mati, macam itulah mati kaum Nabi Syuaib ni, mati bergelempang begitu sahaja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena ingat satu benda apa tuan? Kita kena ingat bahawa Allah yang mengambil tindakan kepada umat Nabi Lut, Allah yang mengambil tindakan kepada umat Nabi Saleh, Allah yang mengambil tindakan kepada umat Nabi Syuaib, Allah itulah ada adalah ni.
Jangan dari kita jadi lagu kesilap faham. Duk ingat kata Tuhan hak buat kat mereka ni semua Tuhan lain. Hak duk ada kat kita lah Tuhan lain dah. Tuhan satu tu aja. Allah satu tu aja dia. Daripada zaman mula-mula Allah jadikan langit dan bumi, kemudian Allah cipta manusia, nama dia Adam, sampai kepada kita lah, sampailah sangkakala nak tiup, nak jadi kiamat esok ni, Tuhan hak tu lah, Allah tu lah. Kalau Allah tu pernah ambil tindakan kepada umat Nabi-Nabi dulu, ada yang dia balik mai ketui batu, tarmihim bihijaratin min sijil, ada yang dia panggil malaikat mai cerak bumi, ada yang dia musnahkan manusia dengan sayhah, dengan jarkah Jibril. Maka Allah itulah kalau adalah, dan dia boleh kalau nak ambil tindakan apa pun kepada kita sendiri. Dia boleh kalau dia nak ambil tindakan. Maka jangan cabar Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana cabar itu boleh menyebabkan kita susah. Tak susah di dunia, tak susah di akhirat. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran ni kena ambil. Sebab kita kalau ada duit lebih, nak pergi umrah, sajalah ambil trip, singgah Mesir, tengok apa kesan-kesan peninggalan sejarah yang ada cerita dalam Quran di sana. Setidak-tidaknya tengok tentang peninggalan Firaun, yang Quran cerita cukup banyak tentang Firaun ni. Apa benda peninggalan dia di sana, tengok kemusnahan ke apa semua tengok. Singgah ke Jordan, tengok tempat yang kata kaum Nabi Lut kena terang ni, singgah tengok. Walaupun ada hadis yang mengatakan kita bila lintas kawasan yang penduduknya ataupun umatnya kena azab Allah, kita disuruh mempercepatkan jalan. Ada hadis yang Nabi pesan, bahkan Nabi SAW sendiri pun, dia bila dia lalu kawasan Abrahah kena ketui batu dengan burung ababil ni, Nabi bila sampai di situ, Nabi ambil kain orang tutup kepala dan Nabi lajukan jalan dia. Pasal apa? Sebagai satu simbol, sebagai satu tanda takut kita kepada azab yang Allah turunkan kepada penduduk tempat tu. Tapi tidak bermakna kita tak dibenarkan pergi ke tempat-tempat tu, kerana dalam ayat lain ada Allah sebut, fa'tabiru ya ulil absar, ambillah i'tibar wahai orang yang melihat. Bila kita tengok, kita lihat satu tempat bekas Allah binasakan satu umat, i'tibar tu yang penting. Yang kita bila tengok, ingat. Macam ada rombongan dia pergi Madinah, dia pergi lagi 5 jam 6 jam hala ke Tabuk, hala ke utara lagi, hala ke Tabuk. Sampai di sana ada satu dia panggil Madain Saleh, tempat Nabi Saleh, cerita Nabi Saleh dengan unta dia ni ada di sana. Bila pergi di sana, pergi tengok umat Nabi Saleh ni kaum apa? Kaum Samud. Kaum Samud ni dia punya hebat dia apa dia? Dia punya hebat dia dari segi architecture. Kaum Samud ni, mereka rumah mereka bukan lagu rumah kita. Rumah mereka ni dalam gunung batu. Mereka tembuk gunung tu, mereka masuk di dalam batu pejai ni, mereka buat kediaman mewah dalam tu. Dan hari ni kalau kita berkesempatan sampai di Madinah, ambil satu trip lagi pergi ke atas dalam 5 jam lagi, sampai di Madain Saleh, masih ada lagi tanda-tanda ni peninggalan kaum Samud. Rumah mewah duduk dalam perut bukit batu pejai ni. Kita tengok, oh, baru kita boleh relate. Kita boleh kaitkan dengan apa? Tafsir yang kita ada baca. Bila kita tengok dengan mata kita sendiri, kalau orang jenis nak cakap orang putih, dia kata apa? Subhanallah, God is great. Dia kata, tak apalah dia nak cakap lebih orang putih pun tak apa. Yang penting apa dia? Dia nampak kebesaran Allah. Dia tengok, oh, dia kata God is great. Tuhan betul-betul maha besar dia. Ni yang Quran bersebut kaum Samud ni, ini rumah yang dia buat. Ingat balik apa kena kepada kaum Nabi Saleh ni, kaum Samud ni, apa Tuhan buat kat mereka. Kawasan ni dulu pernah Allah turun bala kepada kaum Samud. Pasal apa? Ingat balik masa sampai di sana, ingat balik pasal apa? Oh, pasal mereka ni dulu engkar Nabi Saleh.
Sampai Allah hantar main unta mukjizat, unta pelik tuan-tuan, unta pelik. Pasal apa pelik? Satu, pasal dia terbit daripada bukit. Unta mukjizat ni dia bukan beranak main apa, dia terbit daripada bukit. Allah hantar main satu unta mukjizat. Yang kedua pelik dia apa? Dia besar daripada unta lain. Unta ada tu tak ada sebesar tu. Dari segi fizikalnya besar dia macam tu. Sekira-kira satu telaga yang air telaga tu boleh diminum oleh seluruh penduduk kampung tu. Kalau unta ni minum, dia saja minum oleh dia tumpak kering air telaga tu. Dan pada hari unta minum air telaga tu, penduduk kampung semua minum susu dia. Esok dan penduduk kampung pula minum air telaga tu. Lusa dan unta tu pula minum. Allah tunjuk tu tanda kebesaran Allah. Dalam bentuk apa? Mukjizat unta yang diturunkan kepada Nabi Saleh. Nabi Saleh dia hafal pula dekat mereka. Jangan ada siapa di kalangan hamba yang cuba untuk buat tak elok kepada unta ni. Kerana unta ni dia bukan unta biasa. Dia unta mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bangkit kaki jahat ni. Dia kata apa? Aku akan pastikan unta ni dibunuh. Esok aja dia pergi bunuh unta tu. Lepas bunuh mai pula dekat Nabi Saleh. Mai pula hafal pula dekat Nabi Saleh. Ni unta yang hang kata jangan hidup buat tak elok tu kami bunuh dah. Tu nak abang jahat tu, nak abang jahat. Kami bunuh dah. Kemarin dulu sembang dengan satu orang, dia kata ustaz, dia kata di tempat kami tu lagi teruk. Saya kata apa yang teruk? Batu nisan pencuri. Allah, dia kata yang ni teruk dia. Yang duk dengar dah ni, kepala pancong tu dia buat curi. Yang tu pun teruk dah. Pasal apa? Kepala pancong orang duk main semayang di masjid nak buka pancong tu pun curi. Tu pun teruk dah. Batu nisan pun curi. Dia kata, betul ke ni? Betul tak? Dia buat apa dengan batu nisan ni? Pergi balik katuk batu nisan tu. Pasal dalam tu ada besi. Nak ambil besi tu. Subhanallah. Dia kata, ni boleh habang dekat majalah 3 ni memang gambar. Tak ada ustaz, batu nisan tak ada. Pasal apa? Pasal puluh batu nisan tu ada pulung tu besi. Nak besi tu, ambil katuk, ambil besi tu, nak jual, besi mahal. Ya Allah, ni di kepala batang di taman mana satu Cina bagi tak. Rumah siap elok semua dah, tapi tak macam ni duk tunggu OC tak main mereka main polisi dulu. Tarik wayar-wayar ni semua keluar. Dah tarik wayar keluar tak apa. Dia pergi bakar wayar hak dia rabut keluar tu. Dia pergi bakar tepi rumah dia. Bukan oleh, tak boleh bakar tepi rumah tu dah. Punya, jahat tengah, jahat. OC tak dapat. Dia polisi dulu. Dia tarik ni semua ni. Pergi bakar tepi rumah. Bakar nak ambil tu mahal. Bakar tepi rumah yang kata jahat ni. Bukan bawa balik bakar kat rumah dia. Di tepi rumah ada curi tu, dia bakar. Jiran sebelah nampak. Keluar dia tengok, dia tunjuk penunggu kat pintu. Lepas tu masuk ke dia, tutup pintu. Dia kata jangan dia nak rabu wayar kita sudah. Biar rumah oleh ada rabu pergi. Hari ni yang hadis Nabi kata wa ukrimar rajulu makhafata syarri. Nabi kata di antara tanda-tanda kiamat nak mai esok ni apa dia? Wa ukrimar rajul makhafata syarri. Dimuliakan satu orang itu kerana takut jahat dia. Kerana dia jahat, orang respect dia. Kerana jahat dia. Kerana dia gangster, kerana dia kepala samsim, kerana dia ni jenis rebus tak ampuh, kerana dia jahat. Kerana tu orang jumpa dia angkat tangan. Dia dihormati kerana jahat dia. Semua orang, apa ni sahabat? Orang kenal dia jahat, tapi orang tak tangkap dia. Pasal apa? Pasal dia dihormati. Tuan-tuan, nampak? Dia boleh jadi ni. Jadi kalau tuan-tuan meneliti hadis-hadis Nabi, satu-satu, hak Nabi kata ni tuan-tuan, tak ada satu yang mungkin. Semua betul. Tak ada satu pun yang mungkin, yang tak betul. Hak Nabi kata ni, betul semua. Inilah kita bila mengaji agama ni, kita tahu dulu apa hal nak jadi, kita tahu dah. Pasal apa? Pasal Quran dah bagi tahu, pasal hadis dah bagi tahu. Bila main time kata benda tu betul-betul jadi, memang betul. Pasal apa? Kita dah jumpa dah, Quran dah bagi tahu, hadis dah bagi tahu.
Maka perlunya tuan-tuan, semua orang kena menyumbanglah dekat mana yang boleh. Tenaga dia, buat fikiran dia, apa yang ada dekat dia, sumbangkan untuk nak bagi orang faham Islam dalam masyarakat kita ni. Tuan-tuan pandai apa? Tuan-tuan pandai IT, guna kemahiran tuan-tuan dalam IT, sebarkan Islam. Tuan-tuan pandai apa? Pandai tulislah buku apa tulislah bagi orang dapat Islam dengan penulisan kita. Tuan-tuan pandai apa? Tuan-tuan pandai bercakaplah dengan kawan tempat kerja ke, dengan anak pinak di rumah ke apa, bercakaplah. Yang penting apa? Untuk kita sumbangkan kepada Islam. Ingat satu ya, ingat aku sayang Islam. Itu saja. Kita tak mau Islam ni jadi macam mana Islam pernah jadi satu masa dulu. Orang tak pandang kepada Islam ni. Hari ni tuan-tuan, dia main balik. Satu time mereka 5 tahun dalam 10 tahun lepas, orang perempuan kalau tak pakai tudung malu. Orang perempuan Islam kalau tak pakai tudung malu. Saya tak tahu tuan-tuan sedang tak sedang. Hari ni dia patah balik lah. Dia pakai gelondeh tudung lari. Nah hari ni dia jadi balik macam tu. Kalau dulu masa saya duk mengajar di polis matrikulasi, tak ada seorang pun budak perempuan Islam yang tak pakai tudung, tak ada. Hari ni anak saya mengaji di polis matrikulasi, saya masuk tengok nampak muka budak Melayu, budak Islam tak pakai tudung. Tanya anak kita, ada ke budak-budak Melayu, budak-budak Islam tak pakai tudung? Ramai ya. Mana trend tu mai balik? Trend bantah perintah Allah ni dia duk mai balik lah ni. Kita takut. Dia jadi tak malu. Dia buat benda salah, dia jadi tak malu. Dia, kacau tu lah. Masalah apa? Anak kita duduk besar lah ni. Anak kita duduk besar lah ni. Dia duduk dalam masyarakat yang semakin tak malu dengan Tuhan ni. Dia duduk dalam masyarakat tu. Kita takut berjangkit dengan anak kita, tak anak kita, cucu kita. Kita takut benda ni dia berjangkit ni. Duk main balik. Kalau kita kata tahun 70-an dulu penuhi panggil pantai. Orkestra di Chandni. Panggil main dulu kan. Kalau tak panggil main, mentara tak buat kerja dulu. Tahun 70-an dulu kalau buat penuhi, kalau tak panggil Ghazal Fadi apa Batu Lima Stik apa, kalau tak panggil mentara boykot, tak buat kerja. Jenuh kita. Mentara tak buat kerja, masa tu mana ada catering, mana ada apa. Mentara kata ni Batu Lima panggil lah. Kita kata salah, kita kata tak panggil lah. Apa buat sendiri daripada yang apa kami tak ambil. Umar penuhi dulu. Start tu dengan apa nama amplifier tu bawah beranda, dengan kipas angin terak turun bawah nak bagi sejuk amplifier tu. Dia start dengan surah Isra Ismail Hashim. Subhanallazi asra bi'abdihi apa tu pun tarikh sedap. Lepas tu dia masuk lagu orkestra El Suraya. Masuk main selimut putih apa main dulu, lepas tu apa-apa dulu okey. Lepas tu dia start, dia masuk main apa dulu Ahmadi Hasan. Ahmadi Hasan dia main lagu Musafir House di Padang Pasir. Kan? Tuan-tuan mungkin ramai ingat ni, tapi ada pakai tobat ni bukan macam tak ingat. Kan? Dia main Ahmadi Hasan. Dia main Musafir House di Padang Pasir. Dia habis main Padang Pasir, dia main Fatihah masuk mata. Dia start main talti-talti, dia start main apa zindagi apa, dia start dia ada main satu time tu dia mabuk tu tak tahu nak apa. Itu dia rendah. Itu dulu kita cerita tahun 70-an dulu. Anak-anak kita yang umur belasan tahun tak tahu tentang benda ni, tak tahu. Hari ni duk main balik tuan. Hari ni duk main balik. Dia main ni lagi kasar daripada Batu Lima. Dia main gerudi. Dah ni. Dia main gerudi. Allahu Akbar tuan-tuan. Tuan-tuan melihat benda ni, tuan-tuan kena, jangan tengok saja. Tuan-tuan ingat apa kita kata ni. Maksud saya apa dia? Dia duk rosak balik. Tolonglah tuan-tuan. Saya pun pesan kat diri saya pun ada anak, saya pun ada keluarga. Saya pun takut. Tuan-tuan pun serupa. Mari kita pekat-pekat balik. Jangan lepas benda ni pergi bagi jadi teruk. Kontrol balik. Mudah-mudahan lah. Kalau dia nak lingkup pun 2-3 tahun, dia balik elok balik. Jangan lepas tuan-tuan. Tuan-tuan lepas lingkup balik benda ni semua. Dan yang terlibat di dalam lingkup tu,
Kalau tidak, anak kita, cucu kita. Kalau tidak cucu kita, anak kawan kita. Kalau tidak anak kawan kita, cucu kawan kita. Dia akan jadi benda-benda macam ni. Takut. Tak larat benda ni telefon. Tadi dulu di ofis pagi tadi pun telefon. Ni ustaz ni nak tanya satu soalan ni. Ni adik saya. Email satu. Adik saya ni saya abang terus terang dah. Pasal apa? Pasal ustaz pun tak kenal saya. Saya cakap telefon ke kan? Sekarang dia kata apa dia tahu. Adik saya ustaz. Dia kata dia dah terlanjur dah. Dia dah terlanjur. Jadi apa ni. Ngandung lah apa lah semua. Dan lebih 6 bulan dah. Baru pergi menikah. Lepas tu dia dah. Lepas menikah tak ubah hari mana. Lepas mana pergi nak daftar anak di Jabatan Pendaftaran. Pejabat pendaftaran tak mau tulis bil kepada laki-laki ni. Dia kata, pejabat pendaftaran tak mau tulis bil kepada laki-laki ni. Dia kata, pasal apa? Pasal apa menikah ni dah lewat lah. Dia tak mau tulis bil kepada laki-laki ni. Tu, tanya ustaz ni, jangan ustaz kenal tak orang pejabat pendaftaran ni. Tolong abang ada orang suruh tulis bil. Ya Allah. Bukan itu penyelesaian dia lah. Bukan itu penyelesaian. Nampak rendah. Kandutnya masyarakat ni dia tak tahu nak pegang tang mana nak selesai masalah tu. Tidak kenal lah dengan siapa-siapa yang turut tulis kat bin pak dia tu. Dia kata ni hang tanya apa ni, nak tanya pasal apa? Ingat nak tanya pasal hukum ke apa, anak ni lelaki-lelaki ke perempuan isu nak menikah boleh tak boleh, budak jantan ni jadi wali dia. Kita ingat nak tanya soalan tu, kita respon soalan tu, dia main soalan lain. Saya ustaz kenal lah dengan orang pejabat pendaftaran. Tolong kat telefon dia bagi ibu nama tu. Tuan-tuan, takut dengar. Takut. Inilah tujuan. Kita mengaji ini mudah-mudahan. Satu, kita sedang. Kita sedang, kita berbeza. Kita, keluarga kita, kat mana kita boleh berfungsi. Beyond kita punya kontrol, kita tak boleh buat apa, minta ampun kepada Allah. Ada banyak benda yang beyond kita punya kontrol. Banyak. Macam kadang-kadang sahabat-sahabat kita jadi mufti saja yang untuk sendai mereka. Kata ni mufti lah, kalau mufti tak tegur, tentu jangan kata betul. Mufti tegur. Tapi teguran mufti itu, orang yang ditegur nak dengar kedak tu cerita lain. Jangan kita beranggapan buruk kata mufti tak tegur. Pihak yang tak mau dengar teguran mufti, ini yang masalah. Jadi kita kena faham kedudukan setiap orang. Setakat mana bidang kuasa yang ada dekat dia, setakat mana yang luar bidang kuasa dia, dia tak boleh nak buat apa. Last dia boleh engkar dengan hati saja. Itulah sebab main hadis yang Nabi pesan kepada dulu. Ada 3 macam. Ada orang dia boleh ubah benda muka dengan kuasa dia, kalau dia ada kuasa. Kadang-kadang kita nampak dia macam ada kuasa, tapi sebenarnya tak ada kuasa. Kadang-kadang dia boleh ubah dengan cakap. Dia dah cakap dah, orang tak mau dengar, habis tanggungjawab dia dah cakap. Kadang-kadang dia duduk pada satu tahap, dia tolak ngaji saja. Dia tak reda dengan apa yang jadi. Maka kita kena faham kedudukan satu orang, di mana dia dan setakat mana bila kuasa dia. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk kisah Nabi Musa alaihi salam. Kuliah ni penghabis bulan. Lepas tu mungkin kalau ada pun bulan 11. Bulan 11 tu kita tunggu tengok macam mana bulan 11 tu. Mungkin dalam 2 minggu pertama bulan 11 ada kuliah. Minggu yang ketiga tu dah start di sekolah. Jadi bulan 11 mungkin ada satu kuliah. Lepas tu bulan 1 bulan insya-Allah. Wallahu. Lepas ni dia akan main kisah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa ni tuan-tuan akan jumpa kisah dia dalam semua surah. Ada kisah dia, cuma ada yang disentuh di surah sana, tak disentuh dalam surah ni. Ada disentuh dalam surah ni, tak disentuh di sana. Jadi bila kita baca semua, kita akan nampak keseluruhan kisah Nabi Musa ni. Lepas tu satu kuliah insya-Allah. Satu kuliah saja habis kisah Nabi Musa. Dia akan main surah Yusuf. Surah Yusuf kita akan tengok cerita yang kita dengar banyak-banyak. Cerita tentang Nabi Yusuf, apa jadi dekat dia daripada zaman kecil dia. Sampai cerita pergi buang tengah padang pasir, buang dalam telaga, apa semua. Sampai tapar ambil dia. Sampai akhirnya pergi duduk dalam istana raja. Sampai akhirnya
apa nama pemaisuri raja cuba nak bola dia apa semua, itu semua ada di dalam kisah Nabi Yusuf. Dia akan main juga kisah mimpi, bapa dia mimpi apa semua, insya-Allah kita akan jumpa. Cerita-cerita yang kita biasa dengar, tetapi kita jumpa dalam Quran, maka lebih lagi bertambah keyakinan kita. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarat dan surah Al-Nas. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام